Hello, hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, Alhamdulillah syukur. Selamat datang ke YouTube channel saya, Sang Pendahka. Alhamdulillah syukur. Sekali lagi aku masih lagi diberikan kesempatan, ruang dan waktu dan kesihatan untuk aku terus merakamkan video menghibur ke hampa yang suka tengok video aku. Katanya suka tengok video aku, tak mana part yang suka aku pun tak tahu. So Alhamdulillah kali ini diberikan kesempatan walaupun terlalu lama tak ada video. So I am very sorry for you all. Sebab sibuk, memang sangat-sangat sibuk. Sangatlah sibuknya. Jadi sebenarnya kita pun cuci hitam je buat video ni. Okey, untuk video kali ni aku ada projek. Kita buat cam tidur Honda Dash 110. Ataupun orang panggil Wave 110 RS, WRS dia orang panggil, Dash V1, Honda Dash Repsol. Macam itulah panggilan-panggilan yang umum orang panggil untuk motor Dash V1 ni ataupun Wave 110 RS. Waktu keluar RS tu apa model dia macam matang-matang everybody swing apa entah, tak ingat dah, lama dah model ni pun. Okey, untuk projek kali ni dia sebenarnya special juga bagi aku sebab aku tak pernah ada buat video Honda Dash 110 sebab aku tak ada enjin. Orang dah request, orang dah mesej tapi bang buatlah untuk video enjin Dash. Macam sama je motor apa pun, sama sahaja KL sikit, sahaja baku sikit. Cuma lain sikit mungkin tempat letak dekat mana, itu saja. Basic dia semua sama. Okey, so enjin ni Pomen dia request sebab Pomen dia deal dengan aku, bukan owner dia kerja pelantar salah aku. Pomen ni request cakap aku sang nak cam tidur. Katanya nak cam tidur. Aku pun okey je lah. Sebab ialah Pomen yang deal, jadi kita okey je. Bagi yang baru tengok video aku, baru mengenal channel Sang Pendahka ni, cam tidur tu apa? Nama dah jahat Sang Pendahka, tiba-tiba sembang cam tidur. Korang dah dengar high cam, low cam, pick up top speed, itu dia. Datang channel Sang, benda pula disembang cam tidur. Alright, cam tidur ni bagi aku adalah istilah yang aku guna pakai bila cam tu berdegree 260 dan ke atas. 260 dah mula tidur, 270 nyenyak tidur tu, 280 mengeruh terus tidur tu, betul-betul punya tidur cam tu. Untuk cam tidur ni aku istilahkan memang macam tu lah, degree 26 ke atas, yang mana cam tu memang bermain di peak RPM tinggi. Macam tu, tu istilah aku je pun. Yang kau pergi kedai mana, bang nak cam tidur satu bang, dia bagi bantal kat kau, tidur lah kau tepi kedai dia. Janganlah. Right, so Alhamdulillah owner ni pun steady sebab lama enjin ni nak siap lama sebab datang memang enjin tapi tak lengkap, banyak barang tak ada. So kita ni macam mana cakap, abang beli nanti saya bayar, claim kat dia. Bukan aku tak nak claim, aku ni pun sibuk. So minta owner lah belikan kan, macam tu lah. Aku memang macam tu je. Lagi senang datangnya tu komplit betul buat cam je. Sebab deal ni kita buat cam. Datangnya hancur, barang tak ada, itu tak kena, termincin tak sampai dah buat beli termincin lain. Termincin baru kendor sangat pula, potong ni ukur balik, ukur ni sampai piston pun kita kena tukar. Sebab asal dia pakai piston Sonic. Dia tak nak spacer tu tebal sangat, jadi masalah dekat termincin balik. Takkan sampai aku nak tukar rod pula kan, lagi masalah lah nanti, pening pula kan. So apa lagi boleh save, kita cuba save lah, macam tu je. Right, so aku akan tunjuk video, data dan dial enjin ni lah, Honda RS 110 ataupun bagi Dash V1. Right, jom let's go. Alright, so ini adalah enjin Honda Dash 110 ataupun Wave 110 RS ke macam-macam lah nama orang panggil. So acap kali ataupun sering kali ataupun selalunya banyak tu bahasa aku pakai malam ni. Selalu orang tanya dah, jarum meter ni letak kat mana? Letak atas retainer ataupun setengah orang panggil valve cap. Letak atas tu boleh nampak letak atas tu. Letak lelok, jangan letak condong sengit macam tu, jangan. Nanti bila kita buka, kita pusing piring ni, valve tu turun, dia tergelincir. So tak nak tak boleh macam tu salah tu. Right, so untuk siapa-siapa yang baru mengenal channel ni, baru tengok channel ni, tolong fokus sewaktu ni. Ni waktu ni, sekarang, now, tolong fokus. Sebab kat sini banyak orang mesej pening lagi. Aku pun cakap banyak dah video buat tu, tengoklah. Kadang dia tak mau tengok, dia malas, dia terus nak jawapan dengan segera, dengan cepat, tanpa mahu usaha. So tak boleh macam tu. Ilmu akan dapat insya-Allah bila kita berusaha, bukan kita cari sekadar tanya. Tu tak lekat lah macam tu. Alright, so sini kita ada TDC, BDC 90-90. So ruangan yang kita akan tengok kat sini adalah ruangan sini, exhaust close. Exhaust close maksudnya daripada TDC sampai 90 degree ni adalah ruangan exhaust close. Exhaust close tu benda tahu apa? Google sekarang. Lepas tu kita ada exhaust open. EX ni exhaust lah. Takkan nak tulis penuh kan, nanti macam makan ruang pula. Okey, lepas tu pula sini adalah ruangan intake open. Dan sini ruangan intake close. Dia ada 90 degree, 90 degree, 90 degree, 90 degree. Itu adalah tempat-tempat dia. Kenapa perlu kita
mempetakan gambar kat piring ni supaya kita tahu bila mana exhaust close duduk kat intake open, maksudnya dia telah memasuki daerah lain. Sekarang adalah PKPP untuk negeri Perak, tetapi lintas negeri masih tidak dibenarkan. Ni ibarat orang Perak pergi masuk Penang lah, tak boleh lah. Boleh dengan syarat ada surat, ada urusan kerja, ada kebenaran polis, macam tu lah. Jangan dia lintas suka-suka. Saman lah, saman lah, semua saman sekarang ni. Right, so itu daerah-daerah dah yang apa perlu tengok untuk orang yang baru-baru tengok piring. Yang dalam mau tengok piring, aku tahu hampa sekarang tengah gelak, kami dah hafal dah sang. Alhamdulillah kalau dah hafal tu. Jangan mesti aku pening-pening pula. Macam tu lah. Okay, lepas tu sebelum dial kita check tepek kita. Tepek nak bubuh apa? Bubuh lah macam mana selalu kau bubuh. Selalunya aku ni kadang-kadang terlonggar lebih, terketat lebih. Tu normal lah, sebab last kali aku akan buat betul-betul ya. So bila kita nak dial, marking kita letak di tempat asal. Kat mana tempat asal lah? Tengoklah motor masing-masing. Kalau kat sini, kat sinilah. Kalau kat sini, kat sinilah. Kalau kat sini, kat sinilah. Ikutlah. Bukan tak nak cakap enjin ni kat mana lagi. Yang motor marking sini, korang letak kat sini lah. Sebab apa? Sebab tengok video sang. Mampus macam tu. Tak boleh, tak boleh. Right, lepas tu kita perlukan wide the board kecil. Buat palang macam ni. Sini O, open. Sini C, close. Sini data intake. Sini data exhaust close. Right, first kali data kita akan dapat data exhaust open. Lepas tu kita akan dapat intake open. Nombor 3 kita dapat exhaust close. Nombor 4 kita dapat intake close. So lebih kurang macam itulah. Right, untuk mendapat sebarang bacaan buka, sama ada exhaust buka ataupun minyak buka, kita perlu membiarkan ataupun memberi ralat untuk meter ni bergerak satu pusingan lengkap. Ataupun kalau yang pakai meter digital, jangan sang meter kami tak berpusing, bagi dapat nilai angkatan 1 mm. Right, so kita pusing mengikut putaran enjin. Putaran enjin untuk motor adalah kebanyakannya, kalau belah sini kita baca lawan jam. Sebab apa lawan jam? Aku pun malas nak kaji lah benda tu. So, kita pusing ni macam biasa. Kita akan tengok. Nampak meter exhaust sudah bergerak sampai 1 pusingan ataupun 1 mm. Kita tengok nombor di piring. Nombor di piring sekarang adalah 45. So write down je 45. Simple. Lepas tu kita teruskan pusingan lagi. Kita akan dapat nombor intake open. So kita teruskan pusingan. Abaikan meter exhaust tu. Dia nak terlengkok ke, dia nak apa ke, lantak kat dia. Teruskan, nampak meter dah bergerak sampai 1 pusingan, kita berhenti. Kita ambil nombor sekarang di piring. Nombor di piring sekarang lebih kurang 13 degree. So tulis je 13 degree macam tu. Plus minus 13 tu kadang bukan nampak sangat. Aku duk tengok inset ni. Okey, lepas tu kita akan dapat nombor ketiga, iaitu exhaust close. Okey, untuk membuka tadi kita biarkan dia berpusing 1 pusingan. Untuk menutup macam mana tau? Kita pusing sampai meter tu dah tak bergerak terus. Nampak? Dah habis. Meter exhaust dah tak berjalan ataupun tak berpusing. Ada ralat 0.02 ni, sebab jarum aku tak letak setepat yang mungkin lah. Right, tarik balik. Nampak? Dah tak bergerak langsung kan? Kita reverse balik pusingan ataupun kita pusing ikut arah pusingan jam balik. Ambil 1 pusingan balik. Okey, sekarang ni nombor dia berapa? 49 lebih kurang. 49 dah tu. Bukan 49. Kita cek balik nombor-nombor ni semua. Betul lah tu, 49. So kita dapat nombor dia 45, 49. Alright. Lepas tu kita pergi dekat minyak balik. Kita akan dapat, kita akan cari nombor intake close. So intake close. Teruskan pusingan balik, ikut macam biasa. Tengok meter exhaust, meter minyak sampai habis. Habis terus. Ni sikit lagi nak tepat ni. 0.01 ralat dia. Okey, dah habis kan? Pusing balik, reverse balik 1 pusingan. Right, so ambil nombor kat piring. Nombor di piring sekarang 82. Okey, nombor kat piring 82. Nampak? So ini adalah nombor yang kita dapat. Apa kita nak guna nombor ni? Apa guna dia? So kita pergi buat lebih besar. Right, so tadi alhamdulillah kita dah dial sama-sama ambil data. Kita dapat nombor dia lebih kurang macam ni ya. 13 82 45 49. Ni adalah open, sini close. Sini untuk intake, sini untuk exhaust. Okey. Nampak tak tulisan tu? Dalam lama tak buat video ni takut tak nampak. Alright, alhamdulillah nampak. Okey. So apa kena nombor ni? Apa cerita nombor ni? Boleh hidup tak motor pakai nombor ni? Hidup boleh, berjalan tak tahu macam mana. Sebab apa? Sebab nombor ni lintang pukang. Kacau bilau. Lebih kurang macam itulah. Sebab apa kita kata kacau bilau? Sebab seperti biasa kita ada nombor aku suka mula daripada 20, 50, 15, 45, 10, 45, 35, 30, 30,
25, 55, 30, 60, 35, 65 sampai ada 80. Hantam. 40, 70, 45, 75, 50, 80, 55, 85. Right, so kita ada nombor-nombor macam ni. So sekarang ni aku akan gunakan marker biru untuk tanda belah intake. So intake 13. 13 average kawasan sini lah kita kata. 82, tutupnya 82. Di mana di kawasan sini? So ini adalah nombor untuk intake. So exhaust aku pakai marker bercolor hitam. So 45 kat sini. 49 kat mana? 49 dekat 50 lah, kita kata 50 je. Okey, kat situ. So berlakunya kacau bilau dekat nombor bila nombor cam ni kacau bilau, maksudnya susun atur cam tu tak kena pada waktu dia. Dia ada pairing. Ini adalah pairing. Ni bukan sistem MLM ini adalah padanan nombor, buka tutup buka, lebih kurang macam itulah. Nombor ni secantiknya tak boleh terlalu jauh. Dekat tak apa. Dia macam tu. Jangan jauh, dekat tak apa. Sebab bila terlampau jauh, first kali dia akan ganggu dekat cara motor tu nak keluar, kan? Kalau kita pecahkan, sebab kadang-kadang aku punya pecahan ni pun kacau-kacau, lari-lari juga. Kalau contoh kita kata pairing macam ni lah. Sini boleh lah. Sini boleh. Ni motor standard. Ni standard body. Ni racing padu ni. Ni king. Kalau sampai ke bawah ni, ni kita panggil ayah pin. Kerajaan langit ni. Ni semua kalau nak setting nombor ni memang kena masuk alarm di sebalik mata. Macam itulah ringkasan dia. Right, so kalau kita tengok kat sini, nombor minyak buka ni adalah 13. So di dalam ruangan standard modi. Tapi 82 tu duduk kat mana? Bawah ni, kategori ayah pin ni. So ke mana dia nak pergi? Sama juga dengan exhaust. 45 kategori king. 49 kat mana? Kat sini, standard modi. So dia pening kat situ. Tak boleh, nombor ni dia tak boleh selalu jauh. Sebab apa? Benda nombor-nombor ni bukan sekadar ni standard modi, ni racing, ni king, ni tak, bukan itu. Sebab dia akan menentukan power band engine, dia akan menentukan cara motor tu keluar. Cara motor keluar tu power band lah juga, samalah tu. Sebab apa? Sebab kat sini napas dia pendek. Tak sepanjang yang napas kat sini. Nampak? Kacau bilau kat mana? Contoh kita kata kan, okey, minyak buka lambat ni, 15 ni lambat. Terlalu lambat 15 ni kalau untuk kita kata racing sampai 80 ni. 80 ni padanan di kawasan sini je. Macam tu. Dekat sini napas dia pendek, tapi kat sini panjang. So tak kena. Ke mana dia nak pergi? Sama dengan exhaust open. Exhaust open 45, lambat. 45 ni lambat. 49. Exhaust close 49 dekat sini, masyarakat. Kat sini lambat sangat pula. Kalau kat sini motor boleh jadi kering. Sebab apa? Exhaust tutup terlalu lambat. Overlap berlaku, minyak keluar habis. Taklah habis sangat, ada lagi sebenarnya, tapi pembaziran tu banyak sampai kita kata motor tu kering. Sebab apa kering? Minyak dah habis sebenarnya. Banyak lagi keluar daripada masuk kalau nak compare dengan nombor-nombor lain lah. Macam tu. Kalau 25 dengan 50 motor lagi kering daripada 25. Macam tu pula. Okey. Kalau ni 45 82 80 45. Apa yang berlaku dekat sini? Yang berlaku kat sini adalah sewaktu lejam mampatan. Proses lejam mampatan tu berlaku begitu lambat sampai dimampatkan terlampau sedikit. Contoh tinggal panjang ni je ni yang dikompres. Kan? Buka pun 45. Aduh, lambat. Selalunya kalau 80 ni tutup lambat, buka mesti awal. Buka exhaust kurang-kurang kat sini ke baru kena. Ada macam tu. Kalau minyak tutup lambat, exhaust tutup pun kena kawasan sini je, dekat-dekat jiran-jiran dia je, sesama tetangga. Bukan jauh-jauh punya jiran. Ibarat hang kentut kat sini, bau sampai sebelah sini. Macam tu lah dekatnya dia. Sebab apa? Dia takkan kena. Sini kompres sikit. Sewaktu lejam mampatan 80. Tiba-tiba kalau contoh dalam satu lejang, sini 90 degree, 45. Kat sini 45. Bila dia dimampatkan sikit, kita akan naikkan compression ratio. Sebab nak menghidupkan tenaga bawah. Ni yang nombor kat depan ni pula. Tapi sekarang ni tenaga bawah ni kecil, jadi dia tak perlukan compression ratio yang tinggi. Sedangkan kat sini dia sangat-sangat memerlukan compression ratio yang tinggi. Sebab apa? Sebab ini nombor bermain di high RPM. Macam tu pula. Bila main high RPM, tiba-tiba sini kacau 45. Kompres bakap, pum, lambat. Kat sini motor dia akan ketat lah. Ni berlakunya motor ketat, salah satu sebabnya macam ni. Sini macam longgar, sini jadi ketat. Terlalu lambat. Tekanan ni, tekanan. Bau exhaust terbuka. Begitu terbuka, bau piston tu ringan nak turun dan naik balik. Terlalu lambat. Kalau 80 dia kena 70, 75 cantik lah. Kalau kita kata 75.
80 dia dimanfaatkan sikit, tapi sebab high RPM tekanan PSI dia tinggi. Bila piston dah kena tendang daripada lejam pembakaran tu, tum sampai sini, exhaust dah buka, laju dia nak naik turun. Susah agak nak bagi orang faham sebab tak ada depan aku kan. So cuba-cuba kajilah sendiri. Aku tunjuk jalan je. Pemahaman dia macam mana nak fahamkan kaedah nombor-nombor ni. Sudah. Tahu lah lama tak menulis kan. Okay, so nombor ni apa kita nak buat? Nak buat apa nombor ni? Buat tak tahu ke? Tak juga. Nampak tak tulisan? Takut tak nampak ni. Nombor ni lah kita kena ubah. Waktu tu lah gunanya adjustable timing cam. Orang nak tanya apa? Apa function adjustable timing cam bang? Kita cakap lah Google lah. Tak lah maksud, apa maksud dalam bahasa Melayu adjustable timing cam? Abang ni kerek betul, tadi tak nak jawab. Jam. Kan? Right, so mata balik sini je lah. Kan? Duk luah perasaan tekanan pun susah juga. Orang tak faham. So kat sini, kita akan buat palang baru untuk data baru. Apa kita akan buat? Kita akan susun sini B, sini D, sini C, sini D. Sini open, sini close, intake, exhaust. Okay, apa kita nak buat? First kali, kita akan tambahkan nombor intake, close, tambah X open sama dengan A bahagi 2 sama dengan B, total duration in tolak B sama dengan C, total duration X tolak B sama dengan D. Total duration mana datang pula? Ini istilah aku je ni sebenarnya ni kan. Total duration adalah yang ni tau. Jumlah buka dan tutup. So 13 tambah 82 apa? 10 tambah 8 jadi 90, 95. So sini 95. 45 tambah 49, 45, 45, 90, 90, 94 lebih kurang. 95, 94. So ini adalah total duration in. Sini adalah total duration X. So kalau kita K in data, okay, in no. Kita akan buat jadi macam ni lah. 82 tambah 45. So 82 tambah 45 jadi apa? 7, 8, 4, 12, 127. So A ni adalah 127 murid-murid. Wih, jangan tak boleh padam. Tak lawak weh, tak lawak. Okay, 127 dibahagi 2 pula. So 127 gunakan marker pelbagai warna. 127 bahagi 2. 120 bagi 2 kita dapat 60. So letak 6 kat sini. 7 bagi 2 kita dapat 35. So 3.5. So jawapan dia adalah 63.5. C. Lepas tu pula total duration in tolak B. Total duration in 95 tolak dengan B. So right here 95 tolak 63.5. Seperti biasa yang tahu aku sangat tak gemar ada poin-poin 5 ni, tapi kita tolak je. So sini kita pinjam, sini jadi 5, 4 tolak 3 jadi 1, 9 tolak 3 jadi 9 tolak 6 jadi 31.5. So C adalah 31.5. Ni C. C. Coba kau pejamkan matamu yang ayu. Right, so kita pergi dekat total duration X. Total duration X adalah 94. Betul lagi 94? Betul lah tu. 94. So 94 tolak dengan sama 63.5. So 94 tolak 63.5. Sini kosong, pinjam jadi 5. Sini jadi 3 tadi, kosong. 9 jadi 30. So 30.5. 30.5 untuk D. Oh, tak ada lagu untuk D. Sian D. So D adalah 30.5. Ini adalah simple calculation. Bukan nak kata apa wajib ikut ni, tak ikut mampus korang. Tak juga. Ini adalah contoh calculation yang simple aku guna pakai. Kalau orang yang cekap dekat sini dia dapat jawapan semua. Kalau orang yang cekap dia tengok nombor ni, dia tahu nak susun kat mana. Itu kalau orang yang cekap. Kalau yang bobo belajar, jangan message orang tak tentu minta tolong. Kadang orang bukan tak mau tolong, orang dah tunjuk jalan kira, cuba usaha dulu. Jangan baru sekali buat, abang betul lah bang, tolong lah bang. Susah kamu lah. Kita pun nak ruang juga kadang-kadang kan. Right. So ini adalah nombor yang kita nak pakai. So sekarang ni B kita letak kat tempat B. So letak sini 63.5, sini pun 63.5. Saat gini jadi 64 ni, silap-silap aku ni. So sini 31.5. Sini 30.5. Ini pun tak tahu tepek betul tak betul ni. Kadang aku yang tak betul. Right, so kita tengok balik kat sini, ke mana duduk dia? Mestilah cantik. So 30 kat 31.5 kita boleh kata duduk ruangan ni. 63.5 duduk tengah-tengah ni. So sama, nampak? So dia duduk dalam satu kawasan racing performance. Dia ibarat duduk dalam negeri Perak. Dia boleh rintas negeri, dia boleh rintas daerah. So dia nak pergi makan, dia nak pergi dating kepada pandai dia lah. Kan? Kalau daripada tadi, ini asal Perak ni asal Penang. Mana maunya, mana boleh lintas. Tak boleh. Sebab kita PKPP dan Penang adalah PKPB. Tak boleh lintas
negeri, daerah tak apa. Right? So sekarang ni kita akan ubah nombor, kita pakai nombor ni daripada nombor tadi. So adakah jaminan nombor ni cantik, terbaik? Tak juga, kena tengok benda lain. Dial cam bukan semata-mata betulkan cam. Sebab dial cam untuk dapat nombor cam, untuk kita faham apa berlaku dekat motor kita bila berlaku sekian-sekian-sekiannya. Right? So, tak mau goreng panjang sangat. Jom kita pergi dial, ubah nombor dia menggunakan adjustable timing cam. Jom. Okay. So, tadi kita dah dapat nombor daripada 82. Kalau kat sini, 82. Kita nak pakai ke 63. So, nombor yang kita nak pakai sekarang ni adalah di hadapan daripada nombor asal. So kita kena ubah makin ni ke depan ataupun ke bawah lah. Dan selalunya aku punya cara, kalau nak ubah sampai hampir 20 degree ni, aku akan buat apa? Aku akan lompat terus satu gigi ke bawah dengan begitu yakin dan tanpa ragu-ragunya. Tu adalah tabiat aku sendiri lah. Kalau 20 degree nak ginjak, aku akan lompat terus satu gigi. Tengoklah ke bawah ke atas ke yang nak perlu dilompatkan tu kan. Tu memang tabiat aku sendiri. Memang aku punya style dari dulu lah. Sebab kita tak nak ketuk banyak sangat dekat sprocket timing cam tu. Kadang orang kata tak sampai abang. Cakap dah tak sampai tu, lompat je lah gigi. Lompat je gigi. So sebelum tu, ni tabiat aku jugalah. Aku akan letak, okey, makin asas kan ni kat sini. So aku akan pakai yang bawah ni kan nanti. Sebab bukan apa, tak nak tersilap je. Itu je. Tak nak ada kunci-kunci pasang-pasang lah. Yang makin tadi punya. So now kita pakai adjustable timing cam pulley. Ya ke, orang panggil macam tu kot. Kalau untuk motor ni murah je, RM40, RM50. Dan tengok jenis motor lah. Kalau macam kereta mahal, beratus-ratus satu pun. Okey. Sekarang ni satu yang nak pesan lah, kalau motor yang jenis pakai tensioner, jenis macam Aspire angkatannya ni lah, selai lah skru ke apa dulu. Sebab waktu kita nak dial ni, timing chain ni perlu tegang dalam keadaan macam mana motor tu hidup nanti. Sebab motor bila hidup dia tegang lah. Macam tu lah. Ni macam, terbanyak gigi sangat aku lompat. Satu gigi nak tablet. Ni memang tabiat aku sendiri lah. Terpulang lah kalau hampa nak ikut. Yang mana baik daripada aku, hampa boleh ambil, jadikan sebagai pedoman hampa lah. Yang mana yang buruk yang aku buat tu, jadikan sepadan untuk hampa lah. Jangan ikut lah. Ambil yang baik-baik je. Ambil yang baik-baik yang bermanfaat daripada video ni. Orang yang tengah bercakap ni, apa jangan ambil jadikan manfaat. Tak elok pun. Tak ada yang elok pun tentang aku. Ambil video je. So kita akan kunci dia. Asal ketat dia macam ni. Saya ingat ke apa ni? Betul lah tu. Okey. Tu kita kunci balik. Bagi tegang. Timing chain. Right. So check balik clearance tape pad. Buat apa sang? Macam mana kau selalu pakai je lah. Okay, so sekarang ni kita akan mula mendial. Kita tengok kena tak kena nombor dia. Selalu kau akan tengok nombor exhaust close. Kat mana exhaust close? 60. Kena. Sebab yang adjustable ni pun bukan makin tengah-tengah ni, dia ke bawah sikit lagi ni. Best pula lah macam ni. So sini adalah 60 berapa tu guys? 63 guys. 63 tepat. So sini berapa nombor dah? Okay, ada lari-lari sikit ni ke apa ke. Sini jadi 64. Betul lah tu. Yang 3 sini 64. Boleh lah tu. 1 degree aku pun malas nak ginjak sebab dia 60-35 kan. Okay, tak apa. So sekarang ni marking dah betul kena. Alhamdulillah. Lompat segigi dengan marking tu pun dah terkena original. Bukanlah marking original. Sebab itu pun dah berginjak sikit ni. Ni pun dah ke bawah sikit. Okay, so kita akan mula dial balik. Sekarang ni marking tak payah ubah dah sebab Alhamdulillah kena. Kita akan mula dial balik. Kita akan ambil nombor exhaust close. Exhaust open. Exhaust open 64. Sebab apa 64? Sebab tadi 60-35. So dia naik 0.5. Sebab kita tak cari setepat yang mungkin. Lepas tu kita tengok nombor minyak buka. Minyak buka kat mana? Kalau ikutkan dia kena 31.5. So dia takkan pergi 31.5 ni. Dia akan boleh pergi 32 ataupun 33. Dia akan naik besar punya 33. So sini 33. Lepas tu kita pusing lagi. Okay, dah habis. Kita akan ambil nombor exhaust close. Exhaust close dia akan kecil sikit. Exhaust close dia pergi dekat 30. Exhaust close pergi 30. Sebab 0.5 dah ditarik kat sini. Okay. Lepas tu kita akan ambil intake
close. Habis. Reverse balik. Satu pusingan. Sini tadi 63 lah. 63. Okey, ini adalah nombor buka tutup dia. So sekarang ni kita cari bawah ni apa? Total duration tak payah, kita cari degree tak payah. Kita akan cari overlap leaf valve. LC aku rasa tak payah lah sebab banyak orang mesej aku pula, bang LC ni untuk apa? Untuk apa? Aku pun pening pula. Kita ambil benda penting je lah, senang. Right. So kita akan cari overlap leaf. Overlap leaf tu apa? Overlap leaf tu adalah sewaktu kat sini. Sewaktu penghujung lejam buang dan permulaan lejam masukan. Waktu ni yang menentukan pocket valve kita dalam tak dalam, sangkut tak sangkut segala mak nenek tu untuk pocket valve kat sini. Piston sangkut dengan valve sewaktu piston duduk kat atas, bukan piston kat bawah. Dia dekat sini, bukan kat sini. So jangan pening kalau setengah piling, setengah piring overlap dia letak kat BDC. So jangan pening bang kalau overlap kat BDC bang tak payah buat pocket valve lah. Jangan. Itu maksudnya piring tu salah print sahaja. Bukan piring tu tak boleh pakai. Kena macam tu faham ah? Okey, so untuk overlap leaf kita akan cari overlap minyak dulu. So kita akan tengok berapa ketinggian minyak membuka sewaktu lejang masukan sampai ke TDC. Tengok cara dia macam mana? Tengok aku akan ambil satu pusingan 1 mm, tangan letak dekat kosong, teruskan pusing 2 mm, dapat 2.8 lebih kurang 2.8 mm. Tinggi ni. Lepas tu pula exhaust macam mana pula? Exhaust pusing je sampai habis. Exhaust dah habis. Kat sini banyak orang tak dapat betul-betul lah. Tengok betul-betul. Tengok meter exhaust. Berpusing satu pusingan. Kita berhenti. Bukan tak ambil, berhenti sebab letak tangan dekat kosong. Teruskan pusingan balik. 1 mm tadi dah 1, 2, 3. Tak kena. 3. Bukan, dia 2.9. Betul? 2.9. 2.9 mm. Okey, itu ketinggian exhaust menutup. So makna kata sewaktu TDC ni dua valve tu buka, satu tinggi 2.8, satu tinggi 2.9. Tak lagi aku lukis lah, cakap orang tak faham kan. Walaupun lukisan tak berapa lawa, tapi insyaAllah memberi kefahaman. Right, lepas tu kita nak cari leaf valve. Leaf valve tu apa? Berapa ketinggian valve membuka sewaktu ditolak oleh cam dan rocker arm. Macam tu. Leaf cam dengan leaf valve adalah dua benda yang berbeza. Macam tu lah. Okay, kita ambil exhaust dulu. Kita tengok exhaust buka berapa tinggi. 1 mm, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habis 8.82. 8.82 untuk exhaust membuka. Paling tinggi. Minyak pula buka berapa paling tinggi? Berapa mm? Kira juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Steady 9. 9.36. 9.36. Right. So ni data dia. Apa cerita di sebalik nombor? Jom pergi whiteboard lebih besar. Alright. So tadi lepas kita ambil data asal, cuba huraikan serba-serbi tentang nombor. Lepas tu kita ubah dengan sekali kena je dekat situ. Kita dapat ini adalah nombor cam tersebut yang mana intake 3363, 6430. Total duration bertemu dekat 9694. Degree kita dapat 276274. Nampak? Ini adalah very well sleeping cam. Selalu kata the sleeping beauty. Yang ni adalah the sleeping cam. 276, 274. Ini yang Robi punya nombor ni. Dan overlap ni kita bertemu kat 2.8 dengan 2.9. So kalau 2.8, 2.9 ni kena buat pocket valve tak? Confirm kena. Jangan tanya soalan minta kena marah dengan orang. Lebih kurang macam tu kan. Lepas tu pula 9.36 mm dengan 8.82 mm. Untuk ketinggian leaf valve membuka. So macam biasa orang tanya, bang ni spring standard boleh pakai bang? Boleh rujuk video cara sukat spring aku dah buat. Ada 2 video tentang spring valve. Alhamdulillah aku dah buat. So boleh tengok kat situ lah. Sebab come on lah, owner minta cam tidur. Cam yang tidur untuk orang yang bersedia untuk tidur sebelah motor. Jadi common sense lah sama kan. Kadang bukan kita tak nak jawab, pakai je spring racing, tak, bukan macam tu. Sebab hang yang request cam gila-gila macam ni. So hang pun kena usaha jugalah. Ibarat macam hang nak beli kereta Ferrari. Hang pergi tanya salesman Ferrari tu. Macam mana nak bawa kereta Ferrari ni? Saya tak ada lesen kereta lagi lah. Masalah kat situ. So tak kena. Bukan kita tak mau bagi. Kadang aku faham orang tengok video rasa macam tahu boleh buat. Tapi apa yang kita tengok, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, kita belum lalui. Jadi jangan ingat dunia pemotoran ni ada jalan singkat. Nehi kush nahi. Macam Hindustan. Okay, so yang tadi nak cakap ni 2.8, 2.9 ni waktu bila? Okay, ini adalah blok kita. Piston duduk dekat atas. Macam tu lah. Ini connecting rod lah. Resak bawah ni lah. Resak situ, lebih kurang lah. Okay.
sewaktu TDC kita ambil angka ni kan, maksudnya valve tu, bahan minyak dengan valve exhaust, dia terkeluar tu. So waktu ni lah yang nak tahu kena buat bukit valve ke tak. Sebab apa? Satu, sebab kita contoh piston dome. Habis kalau piston flex sang kena buat, kena. Sebab apa? Selalunya kalau 1mm pocket valve tak kena buat lagi. Selalunya tengok jenis motor tak. Sebab ada motor yang head dia tu cetek, aku panggil. Bahasa aku cetek lah. Ada head yang dalam. So kena tengok balik lah. Kadang-kadang cakap waktu overlap tu pusing, tengok valve keluar ke tak daripada kedudukan head tu. Kalau kita letak head tu, kita ratakan dia duduk sini. Selalu banyak head atas meja ni. Okey, ada. Ni serba-serbi tip daripada aku lah. Aku kan ratakan macam ni. Kita pusing tengok berapa tinggi valve tu keluar. Kita ambil situ, kita tahu nak buat ukuran pocket valve kita berapa kedalaman. Macam tu lah. Tapi kalau orang yang level faham betul-betul, dia untuk nombor, dia tahu dah. Dia tengok leaf valve, dia tahu dah nak buat angle macam mana pocket valve kan. Sebab kita tak nak main buat je pocket valve. Rugi apa? Rugi compression ratio kita. Rugi compression ratio kita. Jangan duk buat lopak valve dalam-dalam sangat. Valve standard pergi hantam buat pocket valve, saya buat racing. Tak boleh lah, tak kena macam tu. Okay, itu dari segi overlap lift. Untuk leaf valve pula waktu bila? Sewaktu piston duduk setengah, selalunya setengah lah. Di sini silinder block kita setengah, 90 degree. Kadang-kadang antara dekat-dekat sini ada duduk. Setengah tu valve kita keluar ke sini. Sebab tu aku cakap nak lift cam 936 kita boleh buat, tanpa perlu buat pocket valve. Waktu tu apa dia? Overlap lift kosong. Ataupun overlap lift 0.5 kita boleh buat. Kan 0.5. Waktu tu nombor tak macam ni lah. Sini mungkin 10 1063. Tak pun kecil lagi lah, 5 563. Kita boleh buat lift valve tinggi ni, overlap besar ni. Tak payah buat pocket valve. Cantik bang, buat bang. Kenapa tak payah buat pocket valve? Jimat duit. Buat pocket valve pun dah RM10, RM8, RM15 kan. Tetapi sebelum nak jimat kat situ, tengok nombor ni. Sini 5, sini 63. Soalan dia, hang nak pi mana? Macam tu lah. Lalu kalau nombor macam ni, 563, tok speed mati terus. Tok speed mati terus. Sebab apa? Enjin tak boleh nak bernapas. Enjin tak boleh nak bernapas. Sini hujung. Sini kawasan napas dah. So enjin tak boleh bernapas, dia akan buat motor kita jadi macam motor scrambler. Tapi motor scrambler dia cepat lagi. Ini dia macam nak lembut, tapi hujung dia kosong. Dia dia tak ada daya. Dah bunyi tu pun kita dengar. Ada satu nada. Dia akan jadi macam tu lah. Kalau 5, 63. Tak kena. Kalau 60, dia kena duduk dekat sini yang paling kurang 25. Ada juga kita buat nombor 20, 60 atas. Sebab apa? Kadang-kadang sebab head tu sendiri maksimum dia boleh bagi overlap 20 degree yang kita boleh buat. Lebih piak terus valve tu. Ada juga head macam tu. Tak naklah sebut model motor, tak naklah sebut brand head racing sekian macam nama. Sebab tujuan kita buat video bukan nak mempromosikan brand, bukan nak mengutuk brand, tapi sekadar nak tunjuk supaya sama-sama boleh berfikir. Seperti biasa, videoku meninggalkan satu titik tanda soal dekat hampa. Apa hampa nak guna dengan video aku ni? Right, so ini adalah degree dia. Bak owner minta tidur, ini nombor dia. Macam mana dia nak setting, pandai-pandai dia. Berapa kompresen dia nak letaklah sampai selagi tak knocking, hantamlah CR berapa pun. Tapi lekeh-lekeh ni pun kurang-kurang mesti kena 12. Wajib al-gunnah, aku kata. Wajib dah 12 kat situ. Right, so aku rasa itu saja untuk video seberingkas daripada aku. Sebab nak cakap banyak pun tak guna. Muka pun stres lagi. Kita masih tak boleh lintas negeri, nak makan-makan angin ke. So, jaga diri, jaga hati. Lagu TikTok sekarang viral. Keluar pakai topeng, tak pakai topeng, standby bayar duit. Ingat, walaupun air sinar keluar, air sinar tu takkan menyerlah kalau kena bayar saman. Macam tu. So, serba-serbi video daripada aku untuk hampa. Seperti biasa, video aku meninggalkan satu tanda soal untuk hampa berfikir. Logik tak logik apa yang aku cerita, dan apa hampa dapat manfaat daripada video aku ni. So, nombor cam ni, cam tidur. Apa itu cam tidur? Rujuklah video sebelum-sebelum ni. Dan seperti biasa, sebarang pertanyaan lanjut, komen kat bawah. Walaupun aku tak reply, aku baca untuk aku buat next video. Lepas tu, itu sajalah daripada aku. Right, so sebarang kebaikan daripada video ni semuanya datang daripada yang atas. Yang buruk semuanya datang daripada kelemahan aku sendiri. So, itu saja. Sekian daripada aku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Aduh.